Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 4 Januari 2025 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Keadaan cuaca lembap di Sarawak berikutan monsun timur laut dijangka berterusan sehingga pertengahan Februari ini sebelum beralih ke Sabah. Bagi memastikan perancangan dan pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Program Sesi Libat KMKK Dewan Undangan Negeri Dun agar terus berwaspada terhadap risiko ribut petir terutama di kawasan pedalaman. Selagi monsun timur laut ini tidak berakhir yang dijangkakan tamat dalam Mac tahun ini, selagi itu risiko berlakunya cuaca buruk tidak dapat dielakkan. Terutamanya kalau kita tengok pattern cuaca ataupun corak cuaca sejak ini, kita akui bahawa keadaannya agak baik dalam berarti kata sebelah pagi cuacanya agak baik semua bahagian, dan juga kita boleh jangkakan berlakunya ribut petir dan hujan pada sebelah petang, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak lah. Beliau turut menasihati orang awam agar sentiasa mendapatkan maklumat cuaca sahih daripada pihak berkuasa sepanjang monsun timur laut ini. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK belum mengelakkan budaya menuding jari dalam pentadbiran mereka sekiranya berlaku masalah. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Bin berkata, KMKK tidak sepatutnya menuduh mana-mana pihak sekiranya gagal melaksanakan tugasan atau amanah yang diberikan. Katanya kerjasama secara sepakat amat penting bagi memastikan perancangan dan pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Program Sesi Libat KMKK Dewan Undangan Negeri Dun Kedup. Sebanyak 68 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK termasuk 6 KMKK menerima sijil pelantikan semula. Dalam pada itu, Datuk Martin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kedup turut menegaskan kepentingan laporan audit penggunaan dana daripada Kerajaan Sarawak bagi memastikan ketelusan dan mengelakkan penyelewengan. Setelah sekian lama beroperasi di bangunan Wisma Sanya Sibu, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, MDLBS kini bakal memiliki bangunan pejabat sendiri yang terletak di Sibu Jaya. Pengurusinya, Kaunselor Sampurai Petrus Ngelai berkata pembinaan fasa pertama projek yang dibiayai kerajaan negeri di bawah rancangan Malaysia ke-12 negeri bermula semalam. Projek bernilai 4.1 juta ringgit ini melibatkan kerja-kerja kejuruteraan awam termasuk kerja tanah, cerucuk, saliran air permukaan, dinding penahan dan perkhidmatan mekanikal yang dijaga siap pada Ogos 2025. Menurut Sempurai, pihaknya juga akan memohon dana 40 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 negeri untuk fasa kedua yang melibatkan pembinaan bangunan pejabat utama, lanskap, perkhidmatan mekanikal dan elektrikal serta kerja-kerja luar. Bangunan ini mempunyai ciri-ciri yang melambangkan penduduk tempatan dan juga kita dapat melihat architecture yang begitu unik sekali dan boleh dijadikan ikon kepada Sibu Jaya dan juga Sibu secara keseluruhannya. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan tapak projek berkenaan kepada kontraktor. Bangunan baru MDLBS yang terletak di seberang Masjid Al-Madinah Al-Husna turut dilengkapi bilik mesyuarat dan auditorium dengan kapasiti 200 orang. Sempurai berharap bangunan baru ini dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Golongan ibu bapa dan penjaga digalakkan untuk menjadi kreatif dalam menyediakan bahan pembelajaran bagi meningkatkan keterjaan dan minat belajar anak-anak mereka. Yang di-Pertua Mimbar Permufakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak, Datuk Razalik Edi Wahab menekankan pentingnya saranan ini bagi membantu anak-anak bersedia sebelum sesi persekolahan yang akan datang. Bercakap kepada RTM, beliau berkata walaupun buku teks telah dikembalikan kepada sekolah, bahan bacaan atau buku latihan interaktif boleh disediakan sebagai persiapan tambahan. Fokus juga kepada anak-anak, buat sesuatu untuk aktiviti anak-anak di rumah dan memantau juga
keberadaan anak-anak. Mengulas mengenai kehadiran 97% pelajar yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini, beliau menekankan bahawa pemantauan oleh ibu bapa adalah penting bagi memastikan calon SPM tidak tercicir dan dapat menghadiri semua peperiksaan yang dijadualkan. 4 lokasi dalam kawasan Senadin menerima bantuan kewangan susulan untuk 3 rumah yang terbakar dan sebuah rumah yang runtuh dalam kejadian tahun lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, bantuan awal telah diserahkan tahun lepas melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan bantuan di Lot 1708 Tudan Desaras, Senadin Miri. Terdahulu, beliau telah memberikan bantuan kewangan di 3 lokasi lain yang terjejas termasuk di Kampung Masjid Lot 1034, Kuala Bram, Lot 8360 Damai Senadin dan Lot 1800 Tudan Desaras. Datuk Seri Lee berharap bantuan tersebut akan memudahkan mangsa untuk membina semula rumah mereka. Beliau juga menjelaskan bahawa jumlah bantuan kewangan untuk setiap rumah berbeza berdasarkan penilaian kerosakan yang dialami. Hasil ujian DNA mengesahkan identiti rangka manusia yang ditemui di kawasan Semak Batu Tujuh, Jalan Miri Bintulu pada 12 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Nagacabu menerusi satu kenyataan memaklumkan rangka tersebut adalah milik seorang lelaki berusia 74 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya di Miri. Analisis DNA menunjukkan rangka tersebut milik Musa Mantali dan hasil perbandingan DNA mendapati 99.9% padanan dengan sampel darah anaknya Ismail Musa. Identiti rangka manusia itu disahkan berdasarkan ujian DNA yang dijalankan oleh Jabatan Kimia Kuching. Pihak keluarga si mati telah dimaklumkan dan rangka tersebut telah dituntut untuk urusan pengemudian. Pihak polis meminta individu yang mempunyai maklumat berkaitan kes ini untuk tampil ke Balai Polis Berhampiran atau menghubungi talian 085 433 730. Skuad kriket wanita Sarawak mencipta sejarah apabila menjuarai kejohanan kriket wanita antar negeri T20 Persatuan Kriket Malaysia MCA buat julung kalinya, menewaskan Selangor dengan kelebihan 44 larian dalam perlawanan sengit di STC Oval Selangor semalam. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Persatuan Kriket Sarawak SCA, pasukan Sarawak berada di posisi memukul terlebih dahulu dengan mengumpul 136 larian. Ia merupakan hasil persembahan cemerlang oleh Kabita Kunwar dengan 52 larian dan Kapten pasukan Rubina Kastri dengan 36 larian. Pada sesi memadang, barisan pembaling Sarawak menunjukkan aksi luar biasa apabila menyekat Selangor kepada hanya 97 larian dalam 20 over. Kabita Kunwar sekali lagi menjadi tumpuan dengan meraih 3 wiket untuk pasukan negeri. Dalam pada itu, Naib Presiden SCA Victor Graman memberitahu kejayaan ini menjadi titik permulaan untuk lebih banyak pencapaian dan mengharumkan nama Sarawak di arena kriket kebangsaan pada masa akan datang. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palasin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.